Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan kamu semua sudah bersedia untuk belajar subjek sains pada hari ini. Murid-murid, teacher tahu ramai ni dah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar tajuk baru. Dan tajuk ni teacher pasti ia antara tajuk yang menarik. Setelah kamu dah belajar tajuk kelajuan yang melibatkan pengukuran pening kan. Jadi kita belajar tajuk yang lebih menarik tentang makanan. Tapi dia lain sikit. Pengawetan makanan. Teacher nak kamu salin nota yang teacher bagi ni dalam buku nota. Jangan lupa hari dan tarikh dan tulis tajuk. Tajuk ni sikit je. Minggu ni teacher buat slide yang sesimpel yang boleh dan untuk memudahkan kamu faham. Mungkin banyak sikit nak kena salin tapi simple sahaja. Okey? Jom kita tengok apa ya berkenaan dengan pengawetan makanan ni. Mestilah bercerita pasal makanan. Makanan ni penting bagi semua hidupan untuk meneruskan hidup. Hidupan kat sini kita fokuskan kepada manusia. Sebab melibatkan pengawetan makanan. Makanan boleh menjadi rosak jika tidak disimpan dengan baik atau dibiarkan terlalu lama. Dibiarkan di sini maksudnya kita biarkan ia di dalam suhu bilik. Mungkin kamu tinggal atas meja, biarkan saja begitu kan. Ataupun kita terlupa nak simpan ke dalam peti sejuk. Bagi mengelakkan pembaziran, makanan tersebut perlu diawetkan. Maksudnya, ada makanan yang tidak boleh disimpan terlalu lama, maka kita perlu mengawetkannya untuk mengelakkan pembaziran. Sebab sekiranya kita tak mengawetkannya, makanan tu akan jadi rosak. Jadi, tak boleh nak makan. Jadi, membazirlah. Dan kalau diceritakan pasal pengawetan makanan, sejak dahulu lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan berbagai cara. Ini kamu boleh tengok di buku teks sains muka surat 133. Teacher tak nak tunjuk kat sini sebab rasanya terlalu banyak pula kamu nak salin. Jadi teacher ringkaskan ini. Ini yang teacher baca ni kamu boleh rujuk buku teks. Memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. Maksudnya, mungkin kaedah masak tu adalah salah satu cara pengawetan makanan. Ini kita akan mendalaminya, tapi bukan hari ini. Mungkin minggu-minggu akan datang. Okay, teacher nak akan baca sendiri muka surat 133. Bercerita tentang makanan yang dibiarkan terlalu lama yang akan menjadi rosak. Jadi, kita kena pasti ciri-ciri makanan yang boleh dikategorikan sebagai makanan yang rosak. Okey, murid-murid, makanan yang rosak maksudnya kita dah tak boleh makan makanan itu kerana ia boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi, kamu kena alert ataupun kamu kena, kenal pasti ciri-cirinya. Macam mana kita boleh kategorikan ia sebagai makanan rosak? Ini pun kamu kena salin dalam nota. Sambil kamu tengok slide teacher dengan penerangan teacher, boleh kamu salin ya. Pertama sekali, kalau nasi. Teacher tunjuk nasi ni sebab nasi merupakan makanan ruji kita. Hari-hari kamu makan nasi. Okey. Macam mana kita nak mengenal pasti makanan itu ataupun nasi itu dah rosak, dah basi, tak boleh dimakan. Ciri-cirinya jadi lembik. Kalau kamu sentuh nasi itu macam lembik, kemudian berlendir. Bila kamu sentuh lembik, dah berlendir.
Bila simpan lama lagi, maksudnya bukan kamu sengaja simpan. Mungkin terlupa nak bersihkan periuk tu kan. Terdapat tumpuk hitam dan kalau kamu bau dia tu, nasi tu, dia berbau masam. Bila berbau masam pun kita dah tak rasa nak makan. Dah tahu ia rosak. Ini lebih kurang lah ya, ada tumpuk hitam. Dan sebenarnya nasi tu dekat bahagian kuning tu, dia dah berlendir tau. Dan kalau sentuh pun dia, lembik. Jangan kamu cakap mak kamu masak bubur tu lembik. Bubur memang lembik tapi bukannya rosak. Okey. Seterusnya, makanan, roti dan kek. Macam mana kita nak mengenal pasti roti dan kek itu sudah rosak dan tidak sesuai untuk dimakan? Ciri-cirinya bertumpuk hitam dan berkulat. Apa bezanya? Kadang-kadang kita tengok tumpuk-tumpuk hitam. Tengok kek ni ada tumpuk-tumpuk hitam. Okey, sebab kamu kadang-kadang kamu nampak yang hijau tu, kamu cakap itu berkulat. Yang tumpuk hitam ada, kamu pun makan juga. Sebenarnya tumpuk hitam tu dah tanda-tanda ataupun ciri-ciri makanan tu, kek atau roti dah rosak. Okey. Seterusnya, makanan yang ketiga, daging dan ayam. Ini yang teacher fokuskan kat sini adalah daging dan ayam yang mentah yang belum dimasak. Bagaimana kita nak mengenal pasti, kan? Kalau yang dah masak, dia lain ceritalah. Ini teacher nak cerita yang mentah belum dimasak. Cirinya, ia mempunyai bau tidak menyenangkan. Ya, betul. Kalau kamu bau daging yang fresh pun, dia ada satu bau yang tak best. Tapi, bila ia rosak, bau dia bau macam sedikit bau macam bau bangkai. Itu yang maksudnya bau yang tidak menyenangkan. Teacher salah je menyenangkan, tertinggal N. Begitu juga daging ayam. Dan dia ada sedikit berlendir. Kalau daging ayam ni, jangan kamu cakap kamu tarik kulit ayam tu ada lendir. Itu kadang-kadang lemak. Ya, kena bezakan lemak dengan berlendir tu. Dan ia bertukar warna menjadi kehitaman. Yang teacher perasan yang ayam senang kita nak perasan warna dia bertukar. Sebab ayam yang segar dia macam pink-pink sikit kan. Tapi bila dia dah lama selalu mak cakap apa? Lebam ni. Warnanya lebam. Ni daging yang dah rosak. Bukan, ya daging memang warnanya merah. Tapi bila dia rosak, dia dah tak elok. Dia dah bertukar jadi warna lagi gelap. Dan nak menyerupai warna coklat-coklat hitam. Dan daging ayam. Nampak? Dia kalau ayam ni segar, dia warna pink-pink. Bila dia dah jadi merun-merun, nak jadi hitam, kamu kalau nak tengok rupa sebenarnya ada dalam buku teks muka surat 134. Ini penting ni sebab kadang-kadang kita kira sikit je, rosak sikit je, masak goreng boleh makan. Jangan. Jangan, itu memudaratkan. Okey, seterusnya ikan. Ni teacher nak cerita pasal barang basah yang selalu kita makanlah kan. Ayam, ikan, daging. Sebenarnya ikan ni teacher ramai yang boleh kena pasti ikan segar atau ikan segar, ikan tidak segar, ikan busuk beza ya. Ikan segar, matanya orang cakap jernih lagi kan. Isinya pejal-pejal. Kadang-kadang janganlah mak awak beli ikan, awak tengok mata merah, awak cakap ikan tu dah rosak. Bukan. Ikan segar, kurang segar dengan rosak berbeza ya. Tidak segar tak semestinya ia dah rosak. Okey. Tidak segar tu mungkinlah. Kadang-kadang ikan ni banyak kat dekat pasar tertimpa-timpa, dah lama ataupun dah lama duduk dekat ais. Dia bukan rosak, itu kurang segar. Ini teacher nak cerita yang rosak. Ikan rosak dia ada bau busuk. Yes, memang ikan ada bau hanyir. Seperti ayam dengan daging tadi. Dia macam ada bau macam busuk lah. Dia bukan hanyir. Hanyir ikan memang yes, memang hanyir. Tapi ini bau yang tidak menyenangkan, bau busuk. Berubah tekstur. Kalau sentuh dia dah tak pejal dah isinya. Dah lembik. Maksudnya kalau kita tekan, berlekuk, tinggal lekuk tu. Mandai je teacher kan.
Dan memang dia macam berlendir sikit. Isinya dah berlendir. Okey. Nampak lebam. Tekstur dia sebenarnya ikan tu, kalau kita tekan, maksudnya kalau tekan dengan jari, dia dah jadi macam lembut dah. Ya, dia jadi lembut. Dia punya apa nama tu? Badannya lembut. Bila kita tekan, dia tak naik balik. Dia punya yang kita tekan tu dia berlubang tu kan, dia tak naik balik. Macam tu. Okey. Seterusnya sayuran. Sayuran, ramai tak suka makan sayur. Tapi kamu kena ambil tahu juga sayur segar dengan tak segar. Okey. Sayur yang rosak, segar tak segar dengan rosak berbeza juga. Jangan cakap ni dah tak segar, tak boleh makan. Tak segar boleh lagi makan. Cuma yang teacher cerita tadi, yang dah rosak, yang tak sesuai untuk dimakan. Pertamanya, ia dah kekuningan dan layu. Memang orang cakap kalau batangnya dah tak, apa orang cakap? Dah tak apa nak cakap ya? Bukan rangup. Tak keras dah. Dan sayuran tu menjadi lembik dan berlendir. Yes, berlendir, ya. Sayuran yang rosak juga jadi macam berlendir. Nanti kamu perhatikan ya. Sayuran yang ada kat rumah kamu, nak tengok sama ada ya elok dimakan ataupun dah rosak. Jangan marah mak kamu pula. Kadang-kadang terlupa. Right? Ni tomato. Tomato senang kita nak tengok kalau dia dah rosak. Okay? Next adalah buah-buahan. Tapi teacher rasa jarang kamu sampai buah rosak. Selalu cepat je habis kan. Tak apa, kita tahu. Kita belajar sikit ya. Buah-buahan, ciri-cirinya yang dah rosak, ia berubah tekstur. Okay. Berkulat. Selalu kalau berkulat senang kita tengok kalau buah oreng. Kulitnya jadi berkulat. Dan berubah warna, ada lebam-lebam. Kalau apple tu kita boleh nampak ada lebam-lebam. Okey. Ni teacher bagi contoh buah lemon. Kulitnya tengok teksturnya pun jadi lembik. Kalau kita pegang tu dia tak keras dah. Macam lembik-lembik macam tu. Okey. Dan seterusnya teacher rasa ini tak silap teacher dah terakhir. Susu. Teacher ramai yang boleh kenal pasti susu yang rosak macam mana. Susu rosak, ia akan berubah tekstur. Berbau busuk. Berbau busuk tu macam masam-masam. Kita boleh cium. Tak bestnya bau dia. Dan of course, berasa masam. Okey. Kadang-kadang dia macam ni tau. Teacher, berbau busuk kadang-kadang tak ada bau. Tapi bila kita ada rasa masam-masam. Dia dah susu tu dah nak rosak. Mungkin baunya belum keluar tapi kamu rasa pelik. Tapi yang paling kritikal sekali bila dia dah berbuih, dah berketul-ketul. Itu memang tak boleh. Memang totally dah rosak. Teacher rasa ramai yang boleh perhatikan. Berbuih dah berketul-ketul ni. Susu adik kamu kan yang malam tadi tak habis. Kamu tengok pagi ni. Dia jadi berketul-ketul. Betul tak? Berbau busuk, yes. Jadi, apabila kita beli susu, sentiasalah meneliti tarikh luput susu tersebut. Bukan susu je, bahan makanan lain pun jadikan dia satu amalan yang bagus sebenarnya. Kita tengok tarikh luputnya. Janganlah hari ni beli, esok luput. Kamu kata sempat makan hari ni, beli. No, janganlah. Kadang-kadang hari ni kita lupa nak makan. Okey, ini susu rosak. Ini cakap betul-betul tu. Berubah tekstur. Dia dah tak seperti air susu yang jernih pula yang putih. Licin putih. Tak, dia dah jadi teksturnya berbeza. Okey? Jadi, tugasan kamu buat nota tadi sahaja. Sikit saja hari ni kan kerjanya. Jadi, di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Teacher ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video teacher. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.